Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak Kuala Lumpur. Kita sambung dengan satu lagi bahagian hari ini, iaitu ulang kaji pengurusan bahagian yang ke-6. Hari ini kita akan bincang jenis-jenis perancangan. Okey, ada dua objektif yang kita nak capai. Yang pertama ialah kita mampu mentakrifkan. Okey, mentakrifkan maksudnya menjelaskan maksud perancangan dan juga menjelaskan apakah kepentingan perancangan. Okey. Dan bahagian yang kedua ialah jelaskan jenis perancangan mengikut jangka masa, kegunaan dan peringkatnya, iaitu ada 3, strategik, taktikal dan operasi. Okey, so ada dua bahagian yang kita nak bincang hari ini ya. So perancangan ni kita dah bincang sebelum ni dalam bahagian fungsi-fungsi pengurusan, iaitu satu daripada fungsi pengurusan ialah perancangan. Okey. Okey, apakah maksud perancangan? Okey, so perancangan ni merujuk pada satu proses menentukan matlamat, okey, ataupun alat tuju perniagaan. So keyword yang pertama menentukan matlamat dan juga memilih strategi atau tindakan untuk mencapai matlamat tersebut. Okey, so ada dua perkara penting kalau soalan tanya berikan maksud perancangan. Satu, proses menentukan matlamat, dan yang kedua, kita memilih strategi atau tindakan untuk mencapai matlamat. Okey, what is our matlamat dan apa cara untuk mencapai matlamat. Okey. Okey, kenapa perancangan ni penting? Yang pertama, dia dapat menyediakan alat tuju. Okey, alat tuju maksudnya apa yang kita nak capai. Okey, so bila pengurus buat suatu tindakan, dia menjadi satu panduan kepada pengurus. Okey, sebab dia tahu apa yang dia nak capai. Okey, sentiasa mengingati apa yang dia nak capai atau matlamat. So ini memudahkan dia buat tugas seperti yang telah ditetapkan. Okey. Yang kedua, panduan buat keputusan. Okey, dengan adanya perancangan, dia buat keputusan yang lebih tepat. Sebab setiap perancangan ni ada alat tuju apa yang dia nak capai, jadi dia mampu buat keputusan yang lebih tepat. Kalau tak ada alat tuju, susahlah kita nak buat keputusan. Okey. Dan yang ketiga sebagai alat kawalan. Okey, sebab jika berlaku sebarang penyimpangan atau penyelewengan, okey, so katakan matlamat kita ialah mendapat jualan sebanyak 1 juta. Tapi apa yang berlaku? Kita hanya mampu menjual RM500,000 saja. Maksudnya kita tidak mencapai matlamat, jadi kita tahu apa tindakan pembetulan yang perlu diambil. Itu dipanggil sebagai alat kawalan. Okey, iaitu jika berlaku sebarang penyelewengan atau penyimpangan, bolehlah kita mengambil tindakan pembetulan. Okey. Dan last one, kita boleh menyelaras dan memperuntukkan sumber. Okey, sumber organisasi ni seperti bahan mentah, modal insan, modal ni dapat diperuntukkan dengan cekap dan berkesan. Ini untuk mengelakkan sebarang pembaziran. Okey. Jadi ingat maksud ada dua keyword. Satu, menentukan matlamat. Yang kedua, memilih strategi. Okey. Kepentingan, alat tuju, keputusan, alat kawalan, sumber. Ingat 4 keyword utama. Okey. Alright. Okey, kita pergi kepada jenis-jenis perancangan. Okey. So perancangan ni mengikut sukatan ada 3, iaitu mengikut jangka masa, mengikut kegunaan, mengikut peringkat. Jangka masa, kegunaan, peringkat. Okey, jangka masa ni dibahagi kepada 3, iaitu jangka masa panjang, jangka masa sederhana dan jangka masa pendek. Ingat PSP, panjang, sederhana, pendek. Okey. Kalau ikut kegunaan ada 2, rancangan sedia ada atau dikenali sebagai rancangan tetap. Yang kedua, rancangan sekali guna atau kegunaan tunggal. Okey. Dan kalau ikut peringkat, kita ada 3, rancangan strategik, taktikal dan operasi. STO, 3 ya. Yang ni PSP, panjang, sederhana, pendek. Kegunaan ada 2, tetap atau sekali guna, agensi sedia ada atau kegunaan tunggal. Okey. Alright, kita pergi satu demi satu. Kalau mengikut jangka masa, ada 3 kan? So, ingat 2 keyword pertama. Okey, satu ialah keyword dia jangka masa, yang kedua peringkat. Okey, jangka masa, peringkat. Okey. Kalau rancangan jangka masa panjang, tempoh dia 3 hingga 5 tahun, disediakan oleh pengurus peringkat atasan. Okey, atau peringkat pengurusan atasan. Jadi rancangan jangka panjang ni, long term plan ni dibuat oleh pengurus besar, presiden, ketua pegawai eksekutif dan sebagainya. Okey, kita dah belajar 3 peringkat kan, iaitu pengurusan peringkat atasan, pertengahan dan bawaan. Okey, so 3 pihak ni dia akan buat perancangan mengikut jangka panjang, sederhana dan pendek. Okey, so rancangan jangka sederhana ni
tempoh masa dia 1 hingga 3 tahun, dibuat oleh peringkat pengurusan pertengahan, okey, iaitu ketua jabatan, okey, ketua jabatan, ketua division dan sebagainya. Contohnya pengurus pemasaran, dia kena buat rancangan jangka sederhana, okey. Rancangan jangka pendek ni, tempoh dia kurang dari setahun dan dibuat oleh pengurus peringkat bawaan. So, peringkat pengurusan bawaan ni rujuk pada penyelia, ketua unit dan sebagainya. Okay. So, ingat, jangka masa ni ada 3. Kalau soalan tanya perbezaan, 2 keyword. 1, jangka masa, siapa yang buat. Okay. Jadi, kamu dapat 2 markah untuk setiap satu. Okay. Alright, kita pergi kepada kegunaan. Okay. Kalau mengikut kegunaan ada 2. Rancangan sedia ada, rancangan sekali guna. Okay. Atau rancangan tetap, rancangan tunggal. Okay. Kalau rancangan sedia ada, dia digunakan berulang kali. Maksudnya buat sekali tapi digunakan beberapa kali. Okay. Contohnya dasar, polisi, peraturan ni, dia buat sekali aja. Lepas tu digunakan sepanjang tahun untuk tempoh masa tertentu. Itu dipanggil rancangan sedia ada. Okay. Contohnya dasar kenaikan pangkat, dasar pengambilan pekerja, okay? Peraturan organisasi menggunakan alatan pejabat. Ini adalah rancangan sedia ada. Dia mesti ikut dan digunakan ulang kali. Rancangan sekali guna ni dia guna sekali saja. Contohnya belanjawan, program dan sebagainya. Jadi belanjawan ni dia berubah mengikut tempoh masa. Contohnya belanjawan untuk 6 bulan, belanjawan setahun. Okay? Program pun sama. Tahun ni mungkin kita ada program meningkatkan jualan. Tahun depan, program meningkatkan produktiviti. Okay, so program belanjawan ni, dia guna sekali aja. Lepas tu, dia dah tamat. Okay, so kalau soalan tanya perbezaan antara 2 ni, keyword dia kegunaan contoh. Ulang kali, sekali saja. Dasar belanjawan. Okay, itu mengikut kegunaan. Okay. Okay, ini yang paling penting iaitu mengikut peringkat. Okay, so dalam bahagian yang pertama kita dah bincang, ada 3 peringkat pengurusan. Iaitu atasan, pertengahan, bawaan. Okay. So, rancangan strategik ni dibuat oleh pengurusan peringkat atasan. Okay. Rancangan taktikal, pengurusan peringkat pertengahan. Rancangan operasi dibuat oleh pengurusan peringkat bawaan. Okay. So, kalau kamu diminta bezakan atau jelaskan, ingat 3 keyword. Jangka masa, peringkat, kegunaan atau skop. Okay. Paling senang, jangka masa, peringkat. Okay. So, yang rancangan strategik ni, tempoh masa dia 3 hingga 5 tahun. Okay, 3 hingga 5 tahun. Dan dia ni menyeluruh. Maksudnya, kita buat untuk satu organisasi. Okay, bukan untuk satu jabatan atau satu unit. Kita buat untuk satu organisasi. So, dia ni menyeluruh. Okay, dan rancangan strategik ni menunjukkan visi, misi dan objektif. Wawasan yang kita nak capai. Apa matlamat kita. Itu rancangan strategik. Okay. Kalau rancangan taktikal, first keyword, dibuat oleh pengurus peringkat pertengahan. Tempoh dia 1 hingga 3 tahun dan dia menetapkan objektif dan tindakan peringkat jabatan. Okey. Dia ni menterjemahkan rancangan strategik di peringkat pertengahan iaitu peringkat jabatan. Okey. So dia menetapkan apa objektif jabatan pemasaran, apa tindakan yang perlu dibuat dan sebagainya. Okey. Rancangan operasi ni dibuat oleh pengurus peringkat bawaan. So, tempoh dia kurang dari 1 tahun. Okey. Dan ini menunjukkan apa objektif atau tindakan untuk unit kerja. Okey. Untuk unit berkenaan. Ini lebih kepada operasi. Perjalanan setiap hari. Okey. Siapa buat kerja apa. Okey. Bagaimana nak buat dan sebagainya. Itu rancangan operasi. Okey. Jadi, ingat dah. Kalau kamu diminta jelaskan atau bezakan, ingat keyword dia jangka masa, peringkat. Confirm dapat 2 markah. Okey. 2 lagi perbezaan, kegunaan dan juga skop. Okey. Okey, contoh soalan. Berikan maksud perancangan dan nyatakan 3 kepentingannya kepada sesebuah organisasi. Okey, berikan maksud perancangan. Apa keyword dia? 1. Proses menetapkan ala tuju atau menetapkan matlamat dan apa tindakan atau strategi untuk mencapai matlamat atau ala tuju. Okey, itu keyword dia. Ingat 2 keyword dah. Menentukan matlamat dan strategi atau tindakan. Okey. 3 kepentingan perancangan, panduan membuat keputusan, okey, sebagai alat kawalan, okey, membantu mengagih dan selaraskan sumber dengan cekap. Okey, so berikan 3 kepentingan. Jadi 1 markah untuk maksud, 3 markah untuk kepentingan. Tak perlu uraian, just sebut saja. Okey.
Nyatakan 4 kepentingan perancangan pada sesebuah organisasi. Okey, sama juga ya. 1, panduan buat keputusan. Okey, lepas tu membantu menyelaras dan mengagih sumber dengan cekap. Okey, sebagai alat kawalan. Okey, menetapkan alat tuju. Okey, itu rujuk pada kepentingan perancangan. Okey. Jelaskan 2 jenis perancangan ikut kegunaan. Keyword dia kegunaan. Okey, ada 2 kan? Iaitu yang pertama ialah kegunaan tetap, okey, dan penggunaan yang kedua iaitu 2 jenis. Satu, kalau kegunaan tetap ni rujuk pada dasar polisi dan sebagainya. Okey. Yang digunakan kerap kali itu contohnya seperti jenis perancangan ikut kegunaan ni ada 2 ya. Sekali guna. Kalau sekali guna tu rujuk pada dasar, okey, prosedur, peraturan dan sebagainya. Yang ini akan digunakan beberapa kali. Okey. Kalau rancangan macam bajet, program ni digunakan sekali saja. Okey. Kalau digunakan sekali, lepas tu kita buang. Okey. Itu mengikut kegunaan. Okey. Kalau ikut peringkat, dibagi per 3. Itu rancangan strategik, taktikal dan operasi. Okey. Uraikan, tak perlu bagi contoh, just bagi uraian. Okey. Rancangan strategik dibuat oleh pengurus peringkat atasan. Okey. Tempoh masa dia 3 hingga 5 tahun. Rancangan taktikal dibuat oleh pengurus peringkat pertengahan. Okey. Tempoh dia 1 hingga 3 tahun. Okey. Soalan nombor 5, uraikan 3 jenis perancangan ikut jangka masa. Okey. 3 jenis perancangan ikut jangka masa iaitu yang pertama ialah rancangan jangka panjang, rancangan jangka sederhana, rancangan jangka masa pendek. Okey, so ada 3 ya. 2 perbezaan antara rancangan strategik dengan rancangan taktikal. Cikgu dah suruh kamu hafal 2 keyword pertama, iaitu jangka masa. Yang kedua, peringkat pengurusan. Okey, so perbezaan ni kena buat apa? Kena buat table. Okey, buat table. Yang pertama, letak dimensi. Yang kedua, rancangan strategik, rancangan taktikal. Tempoh masa. Strategik 3 hingga 5 tahun, taktikal 1 hingga 3 tahun. Peringkat disediakan oleh pengurus peringkat atasan, disediakan oleh pengurus peringkat pertengahan. Okey. Jelaskan perbezaan antara rancangan sekali guna dengan rancangan tetap dari aspek kegunaan dan contoh. Kalau sekali guna maksudnya digunakan sekali saja. Okey. Setiap kali program berubah, kita terpaksa tukar rancangan ni. Okey, kalau rancangan tetap ni digunakan berulang kali. Okey. So sekali guna ni contohnya apa? Contohnya bajet atau program. Rancangan tetap contohnya dasar atau polisi. Okey. Itu perbezaan antara rancangan sekali guna dengan rancangan tetap. Okey. Kalau dia bagi gambar aja contohnya mengikut kegunaan rancangan sekali guna, X ni apa? Rancangan tetap. Okey, peringkat strategik, operasi. Y ini apa? STO. T itu adalah tactical. Okey, rancangan tactical. Uraikan. So, X ialah rancangan tetap. Contohnya, dasar. Okey, atau polisi. Y ialah rancangan tactical. Lepas tu bagi contoh atau uraian. Disediakan oleh pengurus peringkat pertengahan. Okey, so dia kamu dapat 2 markah untuk setiap satu. Ini kena bagi 1 fakta dan 2 uraian. Okey, untuk setiap satu ya. Okey, itu saja pelajar untuk bahagian ni. So, ingat balik ya, kita dah belajar maksud perancangan, kepentingan perancangan. Kita dah belajar jenis-jenis perancangan iaitu dibagi kepada 3. 1 mengikut jangka masa, kegunaan dan juga peringkat. Okey, harap apa yang cikgu sampaikan ni bantu kamu untuk skor. Okey, dapat kejayaan cemerlang dalam STPM, pengajian perniagaan penggal 2. Okey, share dengan kawan, jangan lupa subscribe dan jangan lupa bagi komen berkaitan dengan video cikgu ya. Okey, thank you, bye.